Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak berbual sedikit tentang satu lagi isu yang mana berlaku di Perlis juga. Cumanya isu ini tidak terkait dengan perkampungan sunnah, namun ia adalah satu program dengan kerjasama Majlis Agama Islam Perlis dan juga Jabatan Mufti Negeri Perlis. Jadi sekarang dah 3 strike kepada Perlis. 2-nya di perkampungan sunnah yang mana berlakunya seorang asatizah mengata Habib Omar. Dia sebut nama Habib Omar lagi ya. Yang keduanya tentang tuduhan melulu terhadap pengamal tarikat. Cuma tak disebutnya tarikat mana dan sebagainya. Cuma kenyataan tentang ahli tarikat yang bertawasul dan beristighosah tu dihantam dengan agak teruk jugalah. Yang ketiganya yang ni lah. Tapi yang ni paling teruk. Sebab asatizah ataupun ustaz yang memberi kenyataan di dalam program GASMA ni, dia mengatakan bahawa pegangan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah ni berpegang kepada tiada Tuhan, dia kata. Antara ada dan juga tiada, dia cakap kan. Satu kenyataan yang dia sendiri telah keliru. Tapi ini kenyataan yang sangat berat sebab rata-rata majoriti umat Islam berpegang kepada akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi dia telah mengatakan bahawa majoriti umat Islam di dunia ni berpegang kepada tiada Tuhan. Teruk ni kan. Jadi dia ni telah memberi kenyataan tanpa ilmu. Rasanya ramai yang dah tahulah apakah kenyataan yang diberikan oleh ustaz ini dan siapakah ustaz ini. Rasanya semua orang dah tahu. Jadi bagi orang yang belum tahu isu yang timbul ini, bolehlah tengok link saya letakkan di dalam description box yang mana ada asatizah kita, Ustaz Hafiz Za'farani ini. Dia juga telah respon dan telah memberikan jawapan yang sangat benar, sangat baik. Jadi apa yang saya nak sampaikan hanya sedikit perkongsian nak menunjukkan bagaimana dia ni bercakap tanpa ilmu. Sebab dia mengatakan bahawa dia pernah berpegang kepada akidah ini. Tapi merasa kosong, dia kata. Tak rasa, tak feel lah katanya kan. Dia kata dia berpegang kepada akidah Asy'ariyah yang mana tidak ada Tuhan ni bagi dia lah. Dia kata tak ada Tuhan sebab Asy'ariyah mengatakan tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada kiri, tidak ada kanan kan. Allah tidak bertempat bagi pegangan Asy'ariyah ni. Tapi bagi dia bila berkata begitu, ia menunjukkan seolah-olah Asy'ariyah berpegang kepada tiada Tuhan. Ini menunjukkan dia tidak berilmu apabila dia berpegang kepada akidah Asy'ariyah ni, dia tidak belajar. Sebab apabila dia belajar, jika sekiranya dia belajar tentang pegangan Asy'ariyah ni, dia tahu dalam sifat 20 ni, yang pertamanya adalah wujud. Jadi jika yang pertama dalam akidah Asy'ariyah ni wujud, macam mana dia boleh kata akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ni tidak bertuhan? Sebab yang pertama adalah wujud. Kan? Seperti mana surah Al-An'am ayat 103, kan? Dia tidak boleh dicapai dengan penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Kan? Al-An'am ayat 103. Jadi ini adalah yang pertama di dalam akidah Asy'ariyah. Wujud, ada, kan? Cuma tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata. Jadi apabila dia berpegang kepada akidah ini, katanya dia berasa kosong dan seolah-olah tiada Tuhan tu, kata dia. Jadi dia tidak belajar lah maksudnya kan. Yang keduanya adalah khidam, sedia. Yang ketiga adalah baqa', kekal. Jadi 3 ini saja menunjukkan wujudnya Allah. Dan yang keempatnya adalah bersalahan dengan segala yang baru, iaitu laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluknya. Jadi semuanya adalah ciptaan Allah. Arah adalah ciptaan Allah. Jika tidak sama dengan makhluknya, maksudnya tidak bolehlah kata ada arah kan. Tempat adalah ciptaan Allah. Masa adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah makhluk Allah. Jadi takkan Allah mencipta makhluknya kemudian dia ada di dalam makhluk tu. Boleh ke macam tu? Jadi itu pegangan Asy'ariyah nak mengatakan supaya kita dapat merasai bahawa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi bila berkata bahawa tidak depan, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak bawah, sebab
nak menyucikan Allah daripada pemikiran kita seolah-olah Allah itu bersamaan dengan makhluk. Nampak tak? Jadi dia tidak belajar. Dia bercakap, dia menjadi ustaz dan memberi ceramah tanpa mengetahui, tanpa ilmu, tanpa pergi bertanya kepada guru. Apabila dia berpegang kepada akidah Asy'ariyah tu, ketika dia merasai sesuatu yang tak kena, sepatutnya dia rujuk guru. Dia bertanya pada guru, bukannya berfikir dalam kepala sendiri, alamak aku rasa macam tak betul lah, tak kena lah. Lepas tu kata benda tu tak betul. Sedangkan dia yang tak faham, dia tak tahu, kemudian kata tak betul. Kan? Kemudian dia mengatakan Allah di mana-mana. Pegangan Asy'ariyah juga. Itu pun sesuatu yang salah. Kan? Pegangan Asy'ariyah bukan mengatakan Allah di mana-mana. Ini mungkin dia mengambil kata-kata daripada para sufi kan, merasakan Allah, melihat Allah di mana-mana. Itu pun salah faham. Apabila para sufi membersihkan hati hanya ingat pada Allah, bukan bermaksud mereka melihat Allah di mana-mana, tengok sini Allah, Allah. Maksud mereka apabila melihat sesuatu arah, sesuatu tempat itu nampak Allah, bukan bermaksud Allah di mana-mana, sebab hatinya adalah pada Allah. Jadi apabila dikatakan bahawa mereka melihat kiri, kanan dan sebagainya nampak Allah, sebab mereka melihat kewujudan Allah dalam setiap kejadian. Setiap kejadian bagi para sufi ni, semua yang berlaku adalah untuk bercerita tentang Allah. Bukan bercerita tentang kita, menceritakan tentang Allah. Pokok, kita lihat pokok, menceritakan Allah menjadikan pokok. Kita lihat kerusi, memberitahu bahawa penciptaan kerusi itu adalah dari pengetahuan Allah. Allah memberikan pengetahuan kepada manusia untuk membuat kerusi. Kita melihat haiwan, kita nampak penciptaan Allah. Semuanya adalah untuk bercerita tentang Allah, bukan bercerita tentang kita. Itu pandangan para sufi. Jadi bukan bermaksud mengatakan Allah di mana-mana. Itu salah faham apabila mendengar seseorang berkata tentang aku melihat Allah di mana-mana. Bukan bermaksud dia mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini semua kena faham lah. Dia melihat Allah berada di mana-mana, maksudnya semua kejadian. Melihat gunung, melihat bukit, melihat langit, melihat burung, semuanya ingat pada Allah. Jadi dia mengatakan bahawa aku melihat Allah di mana-mana. Faham tak? Jadi tidak bolehlah mengatakan bahawa para sufi mengatakan bahawa melihat Allah di mana-mana, dia berpegang kepada akidah Allah di mana-mana. Tak sama tu. Jadi dua perkara tu. Satu, jika Asy'ariyah, pegangan Asy'ariyah mengatakan Allah tak bertempat, sebab semuanya adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia sempat belajar akidah Asy'ariyah sikit sajalah, sifat 20 dia belajar 4 atau 5 saja, dia dah tahu dah akidah dia macam mana. Yang pertama wujud kan. Jadi macam mana nak kata Allah antara ada dan juga tak ada? Tak betul lah. Pegangan Asy'ariyah wujud. Wujud sebelum wujudnya sesuatu, sebelum adanya sesuatu dah ada. Cuma Asy'ariyah tidak mahu memberikan bayangan di dalam kepala otak orang yang tak faham ni, bayangan bahawa Allah itu seperti makhluk. Boleh naik turun macam mana? Apabila kita sebut, ni contoh apabila sebut Allah naik dan Allah turun, apa di dalam kepala? Boleh ke seseorang nak kata, oh aku tak nampak bayang apa pun? Allah naik, tak nampak bayang apa pun? Kosong. Allah turun, nuzul, tak nampak bayang apa pun, kosong, dalam kepala kosong. Boleh cakap macam tu? Kan? Jadi untuk elak orang membayangkan Allah turun macam Thor, kan? Untuk elakkan macam tu, jadi kita kata bukanlah turun seperti yang anda bayangkan. Perkataan turun tu, nuzul tu, kan? Jadi Asy'ariyah memberikan definasi-definasi itu untuk mengelakkan anda terbayang di dalam kepala Allah itu seperti makhluk. Jangan tipulah apabila nak mengatakan, oh Allah di atas, tidak ada bayangan di dalam kepala. Kita tak sebut duduk atas langit. Kataan duduk tu tak ada. Jadi sebab bila kita sebut duduk atas langit, apa di dalam kepala? Boleh kata, oh duduk tapi tak sama seperti kita duduk. Tak ada langsung bayangan di dalam kepala duduk tu macam mana. Betul ke? Jadi jika ayat Quran tidak meletakkan perkataan duduk, kita jangan sebutlah duduk di langit. Tak adalah duduk tu.
Jadi fi sama di langit. Jadi macam mana maksud di langit tu? Nampak tak? Jadi sebab tu kena belajar, sebab psikologi mengatakan apabila kita sebut sesuatu perkataan, otak kita pasti akan membayangkan. Boleh ke tak bayang? Cuba saya sebutkan, anda jangan membayangkan gajah tumpuk-tumpuk warna kuning. Jangan bayang. Tak sama dengan makhluk. Jangan bayang. Apa dalam kepala anda? Terus nampak gajah tumpuk-tumpuk warna kuning kan? Itu contohlah. Jadi kata ada tangan. Allah ada tangan tapi tak sama tangan dengan tangan makhluk. Jadi apa di dalam kepala? Tak nampak langsung tangan. Dalam bentuk apa pun tak nampak. Sebab dah kata tak sama dengan makhluk. So dalam kepala kita hilang terus bayangan bentuk tangan macam mana pun tak nampak. Bila sebut tangan Allah tak nampak langsung bayangan. Betul? Sila jujurlah. Sila jujur. Okey. Bagi ustaz tersebut pula, ramai dah orang menegur, ramai dah memberikan teguran termasuk panel di Perkampungan Sunnah tu. Jadi harap ustaz tidak lagi menyampaikan apa yang ustaz sampaikan di Gasma tu. Sebab Ustaz Zainal Abidin ni dia kata dia biasa memberitahu perkara tersebut. Dia dah biasa tapi tidak pernah dirakam, tidak pernah dilihat oleh orang lain. Jadi dia menyampaikan kepada orang-orang tertentu sahaja. Jadi tak tahulah berapa banyak dah tersebar maklumat palsu ni. Berapa banyak dah tersebar kita tak tahu. Harap Ustaz tidak lagi meneruskannya sebab telah ditegur. Sebelum ni tidak ada siapa tegur sebab Ustaz tidak bertanya kepada yang ahli. Jadi tidak ada siapa membetulkan Ustaz. Sekarang dah ramai orang membetulkan Ustaz. Jika Ustaz masih teruskan juga, itu memang sesuatu perkara yang sangat jahat yang dilakukan oleh Ustaz Zainal Abidin. Jika diteruskanlah, saya harap video ini sampai kepada beliau dan saya harap juga beliau kembali untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang akidah-akidah yang telah terpesong fahaman oleh Ustaz ni. Dan semoga kita doakan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan taufik untuk beramal dengan segala ilmu yang kita ketahui. Setakat ini dulu. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.